Hadis ini menunjukkan bahawa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan dosa besar wajahnya tidak menjadi hitam. Disebut demikian. Hadis ni Tuhan kita ayat tersebut di akhirat nanti walaupun dia buat dosa besar dia tak akan jadi hitam wajah dia. Dan mata mereka tidak menjadi biru. Ni yang gila mata biru dipanggil. Ni kena ingat betul-betul. Mata biru tu tanda apa dia? Orang kafir. Orang kafir masuk neraka. Yang kita pula tergila-gila nak pada mata biru. Ni baru kita tahu ni. Maksudnya, nak sebutnya, mata mereka tidak menjadi biru. Dan mereka tidak dirantai. Tidak dirantai. Berbeza dengan orang kafir. Orang kafir, dia hanya mata biru. Nak masuk neraka tu, mata dia tu biru. Kita kata, lawa dia kata sebut. Kita akan sebut demikian. Tak. Mata biru tu tanda menakutkan. Mengerikan. Mata biru yang ada pada mereka. Pemahaman tersebut berdasarkan pada hadis Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, syafaat pada hari kiamat untuk umatku yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar. Ada syafaat walaupun dia mati dalam keadaan dia buat dosa besar. Dosa besar apa dia? Katakanlah dia pernah berzina, dia pernah mencuri. Dosa besar ni. Dosa derhaka pada kedua ibu bapa, dosa besar pada diri dia. Tapi mereka ni ada syafaat. Bila? Kerana ada la ilaha illallah dalam tubuh mereka. La ilaha illallah ni maknanya tak keluar daripada Islam, tapi mereka ni masuk dalam neraka tersebut. Mereka berada di pintu pertama neraka Jahannam dan wajah mereka tidak menjadi hitam. Mata mereka tidak menjadi biru. Mata mereka tidak menjadi biru. Mereka tidak dirantai dan mereka tidak dikumpulkan dengan syaitan di saat itu. Mereka tak dirantai. Kemudian mereka tidak dipukul dengan paluan dan mereka tidak dilempar ke dasar api neraka Allah. Ada yang tinggal di dalamnya beberapa saat. Tersebut. Masuk neraka tu beberapa saat. Api masuk neraka beberapa saat pun merentung habis dah. Tak ada apa dah. Kemudian keluar. Ada yang tinggal di sana sehari dalam neraka Allah. Masuk neraka sehari sama dengan 1000 tahun hidup atas dunia. Padan dah sehari pun. Masuk neraka ni, sehari tu rasa macam 1000 tahun atas dunia. Dalam neraka. Kemudian keluar. Ada yang tinggal sebulan dalam neraka. Kemudian keluar. Ada yang tinggal sebulan. Masuk neraka tu kena bakar lama sebulan. Tapi keluar pada diri dia. Ada yang tinggal setahun. Kemudian keluar. Dan yang paling lama tinggal di dalam neraka adalah sepanjang usia dunia. Yang paling lama dalam neraka ni sama mana? Sepanjang usia umur dunia ini sendiri. Sejak diciptakan sehingga dihabiskan, iaitu Rasulullah sebut 7,000 tahun. Umur dunia ni berapa? 7,000 tahun. Disebut ni demikian. 7,000 tahun ni sama ada 7,000 tu dimaksudkan dengan kita dikatakan, oh kalau 7,000 lambat lagi nak kiamat ni. Kita baru kira 1,000, baru 2019 baru tu. 2018 begitu je baru pada diri kita ni. Jadi oleh demikian lambat lagi nak mati kita ni. Kita sebut demikian. Bukan tak. Tengok-tengok tak kena gaya kita mati dulu tak. Di mana berlakunya kiamat pada diri kita demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Nawadil Usul. 2000 kita ni kita kira lepas pada dalam Masihi. Sebelum Masihi lama lagi. Jadi nak tak nak diri kita ni maknanya apa dia? Umur dunia ni semakin penghujung. Makin dekat dengan menghadap depan Allah. Ana sendiri nampak macam semakin dekat dah. Rasulullah sebut apa dia bila berlaku perang di Syria, berlaku start daripada Syria tu, perang api yang marak. Bila di atas dunia ni, bila air mula bercakap, bila angin mula berbicara, bila tanah mula menyebut tentang kuasa Allah, tinggal api je lagi. Api je tak ada. Air tsunami dah berlaku. Kemudian yang disebut dengan tanah longsor ni, tanah runtuh dan sebagainya berlaku. Kemudian gempa bumi kan kuat yang berlaku. Kemudian nak sebut apa dia? Angin, tiupan, taufan dan sebagainya berlaku sepanjang masa di kalangan kita. Kemudian tinggal api je lagi. Api ni ulama kata apa dia? Dah marak dah.
Start daripada Syria, berlaku peperangan, sampai marak ke Yaman, marak lagi, sampai di Rohingya. Rohingya, bergerak lagi, sedang marak lagi, sedang dekat-dekat dengan diri kita ni. Maknanya semakin dekat dengan saat untuk kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak berlaku. Sekarang kan orang yang beriman tidak dipercayai, orang kafir diyakini pula. Tanda tu, tanda besar. Kita orang Islam tak percaya. Tapi kalau orang kafir, boleh, bagus. Kalau orang kafir, kita bagi je keyakinan pada dia. Kita kan kalau kita nak baiki rumah dan sebagainya, kalau sebut ni mana kontraktor mana? Orang Melayu. Tak boleh. Melayu Islam. Habis tu, ni kontraktor mana? Cina. Bagus sikit. Kontraktor yakin sikit kita dengan dia. Kita ni kan kalau ubat, ni ubat apa ni? Ubat daripada perubatan Islam. Disebut. Habis ubat ni daripada mana? Daripada Amerika. Disebut. Ubat daripada Amerika. Kita pun percaya tu, ni mahal, ni mahal. Datang bayar, sanggup bayar, padahal mati juga dengan ubat tersebut. Nak sebutnya gambaran, ramai mana orang kita kan, dia tak boleh yakin dengan Islam, dia tak yakin. Tapi dia pergi yakin dengan orang kafir lagi. Pelik kita, orang kita kan. Dia tak rasa hebat dengan Islam. Tu macam tu pun Ana sebut. Macam ni pun kita dah bolak-balik dah. Dengan orang kafir kita percaya. Dengan orang Islam kita tak percaya. Tu belum datang Dajjal lagi, datang Dajjal. Datang Dajjal lagi dahsyat. Habis terus pada diri kita ni.